Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir maudhu'i bagi surah-surah Al-Quran. Dan kita sedang bincangkan berkenaan surah Al-Baqarah dan kita sedang mengambil bahagian pertama surah Al-Baqarah itu 1 sampai 39 yang berkaitan dengan hidayah Quran dan khilafah insan. Hidayah Quran dan khilafah insan. Dan kita dah habiskan tafsir ringkas mengenainya dan sedang bincangkan berkenaan dengan perkara-perkara yang dapat diistinbatkan, hukum-hukum yang dapat dikeluarkan daripada ayat 139 surah Al-Baqarah. Dan kita ambil hari itu berkaitan akidah dan kita dah masuk berkenaan dengan tajuk hukum-hukum syariah. Baik. Yang pertama itu kita ambil hukum syariah itu adalah berkenaan dengan hukum duniawi ini dijalankan berdasar pada apa yang zahir. Kerana yang tahu perkara gaib itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita menghukum ataupun menletakkan satu peraturan dan sebagainya, kita hanya tengok pada zahir sahaja. Yang dalaman manusia tadi terpulang kepada Allah Taala. Kerana Allah Taala kata, "Inni a'lamu ghaibas samawati wal ard." Aku tahu perkara gaib langit dan bumi. Dan juga Allah Taala tahu bahawa orang-orang munafik itu berbohong. Okey. Pasal macam kita bahasa dalam surah Al-Baqarah tu timbul lepas pembincangan tentang orang beriman itu bertakwa, Allah Taala datangkan berkenaan dengan orang-orang kafir. Kemudian Allah Taala sebut berkenaan orang munafik dan Allah Taala terangkan tentang sifat mereka tak beriman. Tapi yang tahu hukum mereka hanya Allah Taala saja. Dan Allah Taala tahu apa dalam hati mereka. Namun begitu kita disuruh supaya melayan orang-orang munafik tadi di atas dasar Muslim dia, Islam dia. Dan itu yang Rasulullah SAW buat. Mana mereka dilayan sebagai seorang Muslim, tidak dikeluarkan daripada Islam. Dan tak dituduh mereka ni keluar daripada agama hanya kerana orang kata zahirnya mereka tak mengaku, kita ada alasan untuk keluarkan mereka. Kalau mereka mengakui bahawa mereka keluar Islam, ada tajuk yang lain. Okey. Dan kedua kita kata kita ambil dari hukum syarak yang ada dalam 139 tu adalah Allah tak nyatakan huwallazi ja'alakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menjadikan untuk kamu semua di muka bumi ini semua sekali untuk kamu. Jadi daripada ayat ini kita dapat mengeluarkan tajuk bahawa segala perkara-perkara yang ada kat dunia ni, barang-barangan dan sebagainya adalah halal selagi mana tak datang pengharaman ke atas perkara tersebut. Berarti dia asal hukum mana macam orang ada semalam ada orang tanya saya, dia kata anak saya tanya, dia kata anak saya umur 5 tahun, dia kata kenapa ayam halal? Ayam halal, dia kata. Kenapa ayam halal? Saya tak tahu nak jawab macam ni, dia kata. Saya kata, Tuan Haji, saya kata dalam bab berkenaan pemakanan, benda-benda yang asas adalah dari kehidupan ni, minuman, makanan dan sebagainya, asal hukumnya adalah halal. Muamalah dan sebagainya adalah halal kecuali datang dalil kata haram. Dia terbalik dengan ibadat. Kalau ibadat, tidak ada ibadat dan penyembahan kecuali datang dalil kata ia adalah cara ibadat yang dituntut. Tak boleh kita reka cara ibadat. Tapi dalam berkenaan dengan masalah benda halal, tak boleh kita haramkan benda halal kecuali datang dalil kata haram. Jadi kita katalah macam kangaroo dan sebagainya, apa benda yang tak datang dalil kata haram, maka makanlah, tak ada masalah. So ayam itu termasuk dalam umum. Yang diharamkan sikit, yang halal tu banyak. Kena faham macam tu. Jadi saya terangkan dia macam konfirmasi anak, dia kata ayam kan ada kuku. Saya kata dalam hadis Nabi lah, binatang yang dimasukkan adalah raptor. Mana burung yang dia keluarga burung yang diharamkan adalah burung pemangsa yang mencari makan atau menerkam kuku, ataupun macam binatang yang sibak, binatang buas, itu saja. Itu digunakan lafaz khas dalam hadis Nabi dan para ulama serta orang Arab sendiri faham pengertian tersebut. Tak ada pening kepala tapi macam kuku, tapi macam tak ada tapi macam. Mereka terus faham perkataan tersebut, mengertikan dengan tajuk apa. Jadi itu yang kita ambil dua perkara berkenaan dengan asas dalam hukum-hukum syarak dalam 139. Ini yang ketiga. Baik, yang ketiga, di dalam firman-Nya Ta'ala, dalam firman-Nya Subhanahu Wa Ta'ala, sesungguhnya aku menjadikan di muka bumi khalifah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inni ja'ilun
fil ardi khalifah, yang Allah Ta'ala kata dari ayat 30 surah Al-Baqarah tu, dalam perkara tersebut terdapat dalil terhadap pemilihan seorang khalifah bagi umat Islam. Maksudnya dia meaning khalifah tu dapat kita terangkan. Maksud dia kata dia apa, pemilihan seorang khalifah bagi umat Islam ni Allah Ta'ala pilih kat situ, maka dalam masa sama untuk pelantikan yang lain pun Allah Ta'ala juga lantik. Berkata Al-Qurtubi, berkata Imam Al-Qurtubi, ayat ini adalah asas dalam pelantikan pemimpin dan juga khalifah yang didengari dan ditaati. Mana kena lantik seorang pemimpin yang juga didengar dan ditaati, agar dihimpunkan dengannya suara, mana suara pendapat orang ramai dihimpunkan kepada pemimpin berkenaan. Maksudnya kata lain, macam Nabi SAW nyatakan dalam hadis yang sahih, Nabi kata tidak musafir 3 orang tu, kalau 3 orang musafir maka mesti jadikan seorang ketua. Tak boleh kita random nak pergi mana sesuka hati, tak ada. Kena lantik seorang ketua untuk perjalanan tadi, jangan sampai dia menjadi masalah. Macam Nabi tugaskan tu kepada sahabat, Nabi kata buat suka hati, Nabi lantik, biasanya Nabi akan lantik. Kalau Nabi tak lantik, mereka kena pilih seorang di kalangan mereka untuk menjadi ketua agar ditaati, dan perjalanan tadi apa-apa keputusan dibuat secara berjemaah, bukannya berseorangan, bukan random. Manakala ikutkan kebijaksanaan dan kelebihan, semua manusia ada kelebihan. Ada orang ni lebih, contohnya macam berkenaan dengan matematik, yang seorang tu pandai berkenaan dengan masalah pengurusan, yang ini pandai berkenaan dengan masalah dalil. Tapi untuk digabungkan semua sekali benda tersebut perlu seorang ketua. Jika tidak, itu sebab kenapa dalam Islam ni sebenarnya bila kita sebut khalifah atau pemerintah, dia tidak semestinya seorang tu dia tahu semua. Pasal bakat itu sebab kenapa setiap pemerintah ni dia ada pembantu, penolong yang dia buat kerja-kerja yang sepatutnya dibuat. Mana untuk ketua tentera, dia kata lantikkan tentera dan sebagainya, dia ada bahagian asas ketenteraan, ekonomi, ada seorang, ada sekian. Mana dia ada orang-orang sekeliling dia menolong dia. Bahkan ini actually kaedah yang dibuat dalam sekarang ni pun, ke mana-mana pemimpin akan ada penasihat banyak. Seorang tu 50 penasihat, seorang 30 penasihat. Bukan seorang-seorang dia, tapi orang ramai, dia tak bagi tahu lah penasihat pemimpin tu siapa. Tapi anyway, maksud dia ada orang yang membantu dia. Tapi disatukan segala urusan di bawah dia, supaya ada kesatuan dalam pendapat dan juga apa pelaksanaan. Jangan kelang kabut. Di macam tu Allah Ta'ala lantik untuk alam ini seorang pengganti. Tapi masalah pengganti tu apa, khalifah tu apa, nanti kita bincangkan. Ya, di bawah ni kita bincangkan. Jadi maksud dia, dan dilaksanakan dengannya hukum-hukum khalifah. Mana dilaksanakan dengannya hukum-hukum khilafah dan khalifah. Maksudnya pemerintahan dengan pemerintah tadi dilaksanakan segala-galanya. Jika tidak, masalah, ya, akan timbul masalah kat sini. Tiada perselisihan tentang kewajipan perkara berkenaan di antara umat, dan tidak juga di antara para imam. Mana semua orang bersepakat bahawa memang Allah Ta'ala lantik, maka lepas tu bila dah tak ada, kena ada pengganti lain yang menggantikan orang sebelumnya, bagi mengurus dan juga mentadbir urusan umat manusia. Tak boleh biarkan kosong tanpa seorang pemerintah yang ditaati. Bukan semua orang ikut kepala sendiri, tak boleh. Kerana ini akan menjadikan masalah. Sebab kenapa Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang banyak, tunjukkan bahawa pemerintah ni actually mesti wujud, mesti ada. Tak boleh tak ada pemerintah. Menyebabkan masalah nanti. Dia, dan dalam masa pemerintah tadi, dia boleh menjadi orang yang tidak paling pandai, tapi dia mesti orang rujukan yang betul. Dia tahu nak rujuk pada siapa, dan juga dalam pemilihan urusan tadi dia kena ditaati. Kita lihat dalam perkara ni, bila orang sebut tentang demokrasi contohnya, okey, demokrasi ni sepatutnya demokratos, yang maksud dia people power, kan, maksud dia kuasa rakyat, kuasa orang ramai. Demokrat dia daripada perkataan Greek. Demokrasi itu daripada demokratos. Dia bukan ni kita main pakai je tak tahu benda, kan. Tapi benda tu dari segi konsep dia, maksud dia yang menentukan apa hala tuju yang berlaku adalah rakyat, tapi berdasar kepada wakil rakyat yang diletakkan dalam dewan tadilah, yang mewakili kawasan dan sebagainya, yang mereka inilah yang mewakili suara orang tempatan tempat mereka. Itu contoh asas lah. Namun begitu, dia kata dalam asas Islam, demokrasi ini kadang-kadang tak jadi. Sebab para ulama mengambil contoh dan kisah ni, saya dengar sini daripada salah seorang masyayikh yang mengajar di Madinah, Masjid Nabawi. Dia mengajar setiap petang, setiap pagi petang dia mengajar. Saya dengar dia cakap berkenaan tajuk ni. Jadi ada orang kebetulan ketika itu tengah timbul Arab Spring, kan, orang timbul jatuhkan kerajaan-kerajaan diktator kuku besi di tanah Arab.
Yang ketika itu timbul masalah. Orang tanya dengan dia kenapa dan sebagainya. Dia kata demokrasi ni bohong, dia kata. Jadi orang ramai dia kata kalau macam tu takkan nak biarkan. Dia kata dengar sini, dia kata kalau ikutkan suara pemimpin tadi tak perlu ditaati pada kesemua keadaan. Tajuk dia timbul macam ni. Dia orang kata berkenaan dengan contoh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi banyak orang kata pemimpin yang ada dia bukan Abu Bakar. Betul. Tapi masalahnya pilihan apa yang dibuat. Contohnya ketika mana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu buat keputusan untuk memerangi orang yang murtad, nabi palsu, orang sepakatlah, dan orang yang tak bayar zakat. Yang tak nak bayar zakat. Diserang kampung mereka dengan tentera Islam. Yang ketika nak turun nak serang tu, ada orang tengah azan lagi. Ini cerita dia. Jadi bila keadaan tersebut, ramai-ramai di kalangan para sahabat boleh katakan semua tak setuju. Keseluruhan mereka tidak bersetuju. Tetapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kata aku akan buat juga. Tapi diorang yang ramai tak setuju tadi, bila Abu Bakar kata keluar, diorang keluar. Kalau ikut yang ketika tu Abu Bakar berseorangan. Yang lain semua tak setuju dengan dia. Dan ketua pembangkang ketika tu adalah Umar. Ini dia kata Umar lah yang paling kuat lawan. Cakap dengan dia. Tapi bila Abu Bakar cakap dia akan buat juga, sampai akhir sekali Umar kata aku sampai Allah Ta'ala lapangkan dada aku, merasakan dan faham macam mana Abu Bakar faham. Maksud dia ketika tu dia masih lagi tak boleh faham lagi. Dia tak nak lagi. Nampak berat. Pasal apa? Pasal Nabi kata umirtu an uqatilan nas, kan? Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yaqulu la ilaha illallah, kan? Wa yuqimus salah. Ada riwayat kata wa yuqimus salah wa yu'tuz zakat wa tu fa in fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum amwalahum. Mereka pertahankan dengannya, mereka lindungi dengannya daripadaku harta mereka dan darah mereka, dan hisab mereka terpulang pada Allah Ta'ala. Kita belajar jantung orang untuk tahu dia mukmin ke tidak. Jadi kisah Abu Bakar arahkan para sahabat keluar pergi serang lawan dengan orang-orang yang tak bayar zakat. Ketika tu memang kalau anda kata orang ramai buat style demokrasi, Abu Bakar kalah. Dan bahkan dia betul. Perbuatan dia tu betul. Kerana Islam ni takkan orang kata apa, berkembang ataupun tersebar melainkan setelah betul akidahnya juga, ataupun kefahaman yang mereka ada di kalangan masyarakat. Iman mereka betul, barulah Islam itu akan berkembang. Itu kita kata sejak Rasulullah SAW macam tu, expand. Sampai zaman Abu Bakar kerana sibuk dengan perkara ni, maka Islam tu stop, halt. Dia diam kejap, tak ada perkembangan. Tapi bila Abu Bakar berlawan dengan selama 2 tahun dia memerintah, 2 tahun tadi dia bersihkan akidah umat Islam. Lepas tu zaman Umar dah tak ada masalah tadi, apa jadi pada Islam? Expand. Dia expand setiap kali mana berlakunya kesatuan ummah dan juga betulnya akidah. Pasal Allah janjikan dalam Quran surah Sajadah, Allah kata waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, dan kami jadikan mereka ni pimpinan-pimpinan yang beri hidayah dengan petunjuk, dengan perintah kami, lamma sabaru, apabila mereka bersabar, ujung tu wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami mereka yakin. Ada keyakinan, ada iman, ada kesabaran, barulah Allah Ta'ala berikan janji berkenaan. Ada kesabaran, tidak ada iman, ada masalah. Ada iman tak ada kesabaran pun tak ada masalah, tak boleh. Jadi dia ada syarat dia. Syarat untuk Islam tu tersebar macam tu. Dan bahkan bila zaman Uthman bin Affan, zaman Umar terus berkembang kan. Zaman Uthman terus berkembang lagi. Zaman Ali bin Abi Talib naik ke zaman fitnah, berlakunya keluar kumpulan Khawarij. Islam tak berkembang. Dia duduk dalam tu, lingkungan satu je, pasal sibuk untuk bersihkan. Bila Hasan bin Ali bin Abi Talib satukan umat Islam dengan menyerahkan kuasa dia kepada Muawiyah, automatik ketika itu lepas tu Islam expand sampai ke Andalus, sampai ke expand. Dia berkembang hanya bila betul akidah, dan kuncup berhenti bila mana akidah dia tidak benar. Itu asas. Dengan sebab itu kita kata perbuatan Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi golongan yang murtad betul. Tapi ketika itu dia berseorangan. Kalaulah para sahabat buat style demokrasi tak nak keluar kerana ketika disuruh, apa jadi? Itu masalah dia tu. Nabi SAW pesan untuk dengar dan taat sekalipun dijadikan ketua ke atas kita ni hamba Habsyi. Orang Habsyah kan, yang kulit hitam, yang dikatakan di sisi orang Arab adalah hina berbanding dengan mereka kerana ajaran orang-orang terdahulu. Atau warna kulit kita, masyarakat kita pun macam tu juga. Rasa putih je mulia, gelap je tak mulia. Itu tak ada dalam Islam. Tapi anyway, benda ni ada fahaman macam tu. Bayangkan Rasulullah kata kalau yang nak jadi hamba Habsyah ke atas engkau pun, maka kau kena dengar dan taat. Itu asas. Kerana kena ada pemerintah yang memerintah,
yang ditaati supaya pentadbiran kehidupan tu berjalan dengan betul. Jika tidak, masalah lah. Semua orang nak pakai kepala sendiri. Yang ni ada fatwa dia. Ini hari raya hari lain. Ini bulan puasa bulan lain. Ini masalah. Kan? Ini masalah lah. Semua tak benar betul. Kan? Semua orang kata contoh macam setiap negara kata kami nak haji bulan kan? Tahun ni nak bulan sekian. Ini semua orang mana boleh macam tu? Tak boleh timbul tajuk. Sebab kenapa kena ada kesatuan dan dilantik seorang pemerintah yang ditaati dalam segala arahan dia. Jika tidak, apa jadi sekarang ni, itulah yang jadi. Kena manusia ni masing-masing bercanggahan kan. Masing-masing ada idea sendiri, masing-masing ada walak sendiri, ketua sendiri dan sebagainya. Dalam memperbaiki masyarakat tak ada masalah anda ketua kumpulan. Contoh anda berkumpulan untuk mengajarkan orang Quran. Tak ada masalah. Berkumpulan untuk mengajak orang supaya buat baik, jangan buat jahat. Tak ada masalah. Tapi bila ada ketaatan lain, contoh macam lampu hijau, pemerintah kata berhenti, jalan. Lampu merah, berhenti. Bila ketua anda dalam kumpulan anda kata langgar je, dan anda kata walak kita kepada pemerintah kita, bukan pemerintah, ketua kita, salah lah. Berkumpulan tak menjadi masalah. Tapi untuk pentadbiran keseluruhan, kena ada seorang pemimpin saja, ditaati, dipatuhi pada segala apa yang cakap. Kalau dia menipu, dia berbohong, ditanggung pada Allah Ta'ala. Kerja kita bukan mati, hidup mati kita bukan bergantung dengan siapa jadi pemerintah kita. Faham tak? Maksudnya kalau pemerintah kita ni Imam Mahdi sekalipun, kita ni takkan jadi ahli syurga hanya kerana dia pemerintah kita. Kita hanya jadi syurga dengan itibak kita kepada Rasulullah SAW. Manakala kita pemerintah tu Imam Mahdi sekalipun, hatta kita lahir zaman Nabi sekalipun, bukan jadi syarat benda tu akan menyebabkan kita dapat keselamatan. Yang selamatkan kita adalah apa? Kepatuhan kita kepada arahan Nabi tadi. Jadi kadang-kadang ada orang macam zaman kita sekarang ni tunggu Imam Mahdi keluar kan. Amal tak buat, salah lah. Pemerintah tadi lahir siapa sekali tak beri masalah. Tahu tak? Siapa jadi pemerintah tadi tak timbul tajuk. Tajuk dia anda tetap ada syurga neraka berdasar berapa? Choices anda buat. Pilih jalan buruk atau jalan betul, menipu ke tidak. Itu tak ada kaitan siapa jadi pemerintah pun. Kalau pemerintah kita pakai serban, pakai jubah pun, kalau kita perangai tak senonoh lah juga. Bukan bila pemerintah kita pakai serban jubah, kita buat jahat pun lepas. Kenapa kita mengikut dia? Tak ada dalam Islam macam tu. Tidak ada dalam Islam macam tu. Siapa sekalipun orang tu, hatta kalau di keluarga Nabi sekalipun, bukan dilepas sebab di keluarga Nabi. Dia hanya lepas bila apa? Mengikuti sunnah Nabi SAW. Kena faham Jadi maksud dia pemerintah tetap pemerintah. Kena ada seorang pemerintah. Macam Allah Ta'ala lantik dalam Quran Karim ke atas Adam, maka lepas tu kena juga ada pemerintah yang lain lepas daripada Adam AS silih berganti. Berkata Syekh Asy-Syankiti, Muhammad Amin Asy-Syankiti, dia pengarang kitab Ad-Du'aul Bayan dalam tafsir Quran. Di antara kitab yang bagus kalau saya tafsir Quran, beliau ada di antara menghimpunkan Quran dengan Quran. Maksudnya bila tafsir Quran, ayat Quran, dia akan cari ayat Quran mana yang boleh menjelaskan ayat berkenaan atau seerti dengan pengertian dia. Jadi kita kata dia buat karang buku tu. Saya tak tahu terjemah ke tidak, tapi buku dia dalam 10 jilid yang kecil. Kalau ada kata kumpulkan besar ni lah, macam ni. Dia setiap jilid dia macam besar tu. Muhammad Amin Syankiti. Dia mengulas adalah dia dari yang nyata adalah menjadi dari perkara yang nyata dan sedia maklum. Itu dari kemestian agama bahawa orang-orang Islam, kata orang Islam, bahawa orang Islam wajib kata mereka melantik seorang pemimpin yang disatukan dengannya suara dan dilaksanakan dengannya hukum-hukum Allah di muka bumi. Dia kena ada seorang pemimpin yang buat kerja berkenaan. Tidak menyalahi pada perkara ini melainkan sesiapa yang tidak diambil kira padanya. Tak ada siapa kata tak perlu ada pemimpin. Tak ada dalam Islam macam tu. Okay? Kebanyakan ulama berpegang bahawa wajib kepimpinan yang terbesar melalui jalan syarak, sebagaimana ditunjukkan oleh ayat yang telah lalu. Banyak ulama kata wajib kepimpinan yang terbesar tu, kewajipan wajib kepimpinan tu, wujudnya kepimpinan tadi yang terbesar melalui jalan syarak sebagaimana ditunjukkan oleh ayat yang telah lalu. Dan bahkan hadis Nabi SAW juga tunjukkan yang seumpamanya dan kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum. Kerana Allah Ta'ala kadang-kala menyekat dengan sultan apa yang tidak sekat dengan Al-Quran. Ini antara kata-kata Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia kata Allah Ta'ala menyekat dengan kekuasaan apa yang tak disekat dengan Quran. Dengan Quran tak disekat. Contohnya macam orang-orang tertentu, macam kita zaman Umar bin Khattab anhu kan, ada orang yang suka mempermain-mainkan, tanya orang soalan bukan-bukan. Dia jumpa orang tanya, kan dia tanya, dia kata wal mursalati urfa fal asifati asfa. Apa maksud dia? Orang tak boleh jawab. Dia kata Islam apa kamu ni? Lepas tu dia jumpa orang pula, Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa, siapa lagi afdal? Orang tu kata Muhammad SAW lah. Lepas tu dia kata
Kalau macam tu, nanti akan datang balik siapa? Nabi Isa ke Nabi Muhammad? Ni orang kata Nabi Isa. Kenapa Nabi Isa bukan Nabi Muhammad? Kan Nabi Muhammad lagi afdal. Nampak dia main-main. Jadi orang ramai pening kepala dengan orang macam ni. So nak diamkan dia, kalau kita baca Quran, baca Yasin, tak berhenti. Ini jadi kira kalau orang nak jaga rumah, kena sebagainya, pasanglah pagar. Kan? Maksud dia, gunakan benda yang praktikal. Bila kita kata senjata tu, para sahabat dan Rasulullah SAW tidak memagari Madinah tu dengan baca Quran je. Dia ada pengawal, ada tentera yang menjaga kawasan-kawasan berkenaan. Bukannya hanya baca kursi, hembus pagar dah. Tak masuk dah orang musuh lepas ni. Kalau masuk dia sesat guling-guling kat tepi jalan. Apa pasal? Nampak tak? Pasal dengan Al-Quran, betul kita akan lindungi diri kita daripada syaitan. Itu yang Allah Ta'ala berikan. Tapi syaitan jin yang Allah Ta'ala beritahu. Syaitan manusia Allah Ta'ala suruh para sahabat berkawal, menjaga kawasan dan sebagainya. Bahkan dalam orang kata ribat fi sabilillah, mana berkawal jalan Allah Ta'ala ni, mana orang tu dapat pahala berterusan. Mana pahala besar antara benda-benda besar adalah orang tu menanti sempadan, menjadi penjaga di situ untuk menjaga batasan Islam. Dengan mereka lah umat Islam dapat bekerja dengan elok, dapat usaha hidup dengan baik, dapat aman dan sebagainya. Tetapi diorang ni kan kita kata berjaga secara fizikal. Kalau nak baca Quran saja pun boleh, kan? Macam orang sering saya dengar macam orang sebarkan rotib haddad lah, rotib alwi dan sebagainya, rotib atas. Dia kata kalau baca negeri takkan dimasuki musuh. Ini masalah pasal Allah Ta'ala memang menjadikan pada kekuasaan atau pemerintahan tadi satu perlindungan ataupun sekat dengan kekuasaan tadi, apa yang tak boleh sekat dengan Quran. Macam tadi bila para sahabat tembung dengan orang ramai tembung dengan lelaki tadi, Subayq nama dia. Disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah kisah dia, dan dia dalam hadis-hadis pun ada datang. Dalam Sunan Tirmizi datang kisah berkenaan Subayq ni. Dia kerja dia jumpa orang bagi syak dan ragu. Lalu apa jadi? Orang ramai mengadu pada Umar. Umar buat apa? Umar radhiyallahu anhu doa. Dia kata, Allahumma makinni minhu. Ya Allah, bagilah aku jumpa dia. Bagilah aku jumpa dia. Jadi Umar bin Khattab anhu macam biasa kan, menjamu makanan pada orang ramai hari Jumaat. Sekali bila dia bagi makan pada orang ramai pada hari Jumaat, tengah makan-makan dan sebagainya kan. Biasa orang Arab biasa lepas main Jumaat lah makan. Makan-makan, tiba-tiba seorang lelaki tengah makan tu bangun. Jadi dia angkat tangan. Dia kata, ya Amirul Mukminin, wal mursalati urfa, fal asifati asfa. Apa maksud dia? Umar kata, ini dah Muhammad ni kot. Kata dia ambil kayu, Umar ambil kayu, dia pergi dekat, dia pukul terus. Dia pukul kawan sampai kawan tu menjerit. Udahlah Umar, bunuh sajalah aku, sakit. Umar lepuk dia sungguh-sungguh, berdarah. Ini kita kata Umar tak boleh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kata itu. Kan kalau baca Quran, tak. Pasal dengan kekuasaan tadi disekat orang macam ni. Dengan kekuasaan disekat orang macam ni. Ini kes juga orang bincangkan. Ni saya benda ni controversial. Ada orang tanya saya, dia kata apa yang tidak tentang itu. Dia kata tu ISA. Kan orang cakap tak elok sekian. Sekiranya digunakan dalam perkara tajuk ISA ni, digunakan kepada menangkap musuh politik, memang kita kata tak sepatutnya berlaku. Manakala tak setuju, belakang pendapat jugalah. Tapi bila berlaku dalam undang-undang kita sekarang ni, kita tak ada enactment untuk orang yang bukan Islam, yang tak ada, apa kata, contoh macam orang tu Muslim, kemudian murtad, kemudian apa cakap lepas daripada dia bukan Islam tadi, kita tak ada kuasa untuk tangkap dia pasal dia bukan Islam. Kemudian tak ada enactment untuk ni. Kalau kita kata ni bawa ke mahkamah sivil, mahkamah syariah, tak boleh tahan dia. Tak boleh tahan dia. Bahkan ada dalam konteks tentu kerana kebebasan beragama tadi, apa dia nak percaya? Kalau dia percaya pintu ni lah memberikan segala rezeki, pintu ni, jamban ni, kan, pegang je dapat rezeki, dia percaya macam tu. Tak ada kuasa atas undang-undang kita ada, sivil ataupun syariah, kalau dia bukan Islam untuk tahan dia. Tak ada kuasa. Seriously tak ada kuasa. Tuan tahu tak benda ni? Bawa ke mahkamah syariah hanya ada kuasa pada orang yang Muslim saja. Orang yang tidak Islam, kalau dia buat macam tu, dia percaya pun dia guling-guling kat tanah kan, dia percaya bahawa sekian, tak ada hak untuk kita sekat. Kalau orang tu dah Muslim, jadi murtad, tak ada hak untuk kita kata dia tak boleh percaya apa ni dia percaya. Okey, apa sekatan yang timbul kat sini? Agak-agak yang nak sekat dia, katakan dia berdakwah. Macam contoh Ayapin. Kan? Apa nak sekat? Nak sekat pakai apa? Contoh agak-agak sekat pakai apa?
Mana bisa tembak? Mana haram dalam Islam tembak macam tu? Mana boleh? Didakwa, disebab persoalkan. Dia masalah mahkamah syariah tak boleh panggil dia dah. Tak. Cerita dia sini. Kerajaan yang kena buat, bukan kita. Okay, apa bidang kuasa yang boleh ambil tangkap dia? Emergency Ordinance ataupun ISA je. Tahu tak? Ini yang kita kata part sebelah. Ya baca, jangan baca sikit lah, baca semua keseluruhan. Tu kadang-kadang dengan kekuasaan tadi sekat orang macam ni. Kata lain tak boleh. Macam missionaries Kristian datang masuk Malaysia dan sekian buat kerja bukan dakwah apa pada Muslim berkenaan agama dia. Nak sekat pakai apa? Tak ada lah. ISA je. Tak maaf cakap, banyak Syiah kan. Nak tahan. Dia tak ikut jawatan Islam, letih. ISA je. Ada 3-4 orang ni pernah kena tahan ISA elok. Dekat Kedah dan sebagainya. Maksudnya kadang-kadang dalam konteks ini kena faham betul-betul. Dia ada perkara tertentu yang tak akan disekat dengan Al-Quran. Al-Quran boleh sekat dengan sekian. Memang kita kata penggunaan ISA untuk kalau setakat rival politik kita tak suka, kita penyampang orang tu, pasal dia asyik dedahkan kejahatan kita tangkap dia, salah lah. Tak boleh guna macam tu. Kita sepatutnya baiki diri kita, bukannya kita tangkap orang yang betulkan kesalahan kita. Tapi bila gunakan kepada macam penjenayah berat yang semua jenayah bukan dia buat dia sendiri, dia suruh orang dia. Arahan tak bertulis. Tapi dia klik mata je, dia pergi orang tu bunuh orang. Kejap-kejap 3 mata, orang sana kena bunuh. Dia ada kod rahsia dia. Nak tahan je ni. Dia kata saya sekian, tak aku tak ada kaitan. Nah, macam mana? Ini timbul tajuk masalah ordinan darurat ataupun yang ISA dan sebagainya. Benda-benda macam ni dipakai pada orang macam tu, ya, timbul tajuk sekatan. Dan sekatan dan juga sebagai kekangan. Sebab itu kita kata Allah Taala jadikan disekat dengan Al-Quran dengan kuasa apa yang tak disekat dengan Al-Quran. Allah Ta'ala sekat apa-apa semua itu dengan sultan. Apa yang tak disekat dengan Quran. Sebab kena adanya pemerintah. Kalau kita sama-sama kita kan buat tindakan sendiri, tak boleh. Mana boleh akal jadi kata orang tu dia murtad, kita pergi tembak dia, salah. Dari Islam tak boleh, akal salah. Orang tu berzina, tangkap kita sebat, salah. Yang boleh laksanakan hanya kerajaan sahaja, bukan kita. Yang boleh tangkap orang tu sebat kerajaan sahaja, bukan kita. Ni kena ingat betul-betul. Dalam Islam ada arahan-arahan Allah Ta'ala tentang hukum. Contoh orang berzina dan sebagainya. Tindakan itu hanya dari kerajaan sahaja, bukan anda. Anda boleh tegur amar ma'ruf nahi munkar, anda cakap jangan buat, dia terbuat juga, anda tak boleh buat apa. Bukan datang tangkap pukul, bunuh dan sebagainya, salah. Yang kes apa? Bunuh orang curi. Salah. Dia mencuri, anda bukan disuruh bunuh orang berkenaan. Bahkan potong tangan pun salah. Kalau betul dia curi, kan itu satu masalah juga. Dia mencuri kan, tabung tu kena fikir, tabung tu terbuka ke tutup, masjid kunci ke tidak. Kalau tak kunci dan semua syarat-syarat tadi hilang. Untuk potong tangan bukan hilang. Dia lapar ke tidak, berapa sen dia curi. Oh, sen curi. Kalau dia kata sampai 3 dirham kan, atau 1/4 dinar dan 100 lebih kurang, tak boleh bunuh. Tak boleh secuit, tangkap tahan bawa pergi polis, sudah. Jangan ambil tindakan sendiri. Ini salah dan Islam. Kalau semua orang buat kerja ni kan mati. Everybody sendiri temu langgar-langgar ini, orang ni sebat orang. Besok orang Taman Tun rejam orang berzina. Orang Kota Damansara potong tangan mencuri. Yang sana kat sana sebat orang berzina. Mana boleh? Matilah macam tu, semua orang ambil tindakan di atas masing-masing. Jahanam agama, negara dan agama rosak. Sebab kenapa? Kerana ada seorang pemerintah yang memerintah dengan hukum Allah Ta'ala. Itu wajib yang dia kena tahu bahawa dia takut Allah Ta'ala dan dia jalankan hukum tadi. Kita bagi tahu pada dia tak buat, itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Kita bagi dia tuanku ataupun Datuk Seri atau sekian, cakap dengan dia, ini salah, Allah Ta'ala tak suruh hukum macam ni, Allah Ta'ala tak benarkan macam ni. Dia tak nak dengar, terpulang pada Allah Ta'ala untuk kepada atas dia. Kita harap semua Allah Ta'ala bagi hidayah pada dia, itu je. Tidak lebih dari itu. Bukan kerja kita pergi tangkap gigit dia, tengkuk dia. Kau nak buat tak nak? Tak boleh kan, paksa tak boleh. Mana benda tadi bukan daripada Islam. Islam tak ajarkan orang berkenaan untuk ambil tindakan sendiri. Dan bahkan benda ni dibayangkan, disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang disebut oleh Bukhari Muslim. Nabi kata, cuma ini dua konteks. Satu konteks orang buat maksiat, satu konteks buat tindakan sendiri. Yang mana dalam hadis berkenaan Nabi kata, mathalul qaimi ala hududillah, permisalan orang-orang yang melaksanakan hukum Allah, wal waqi'i, dan orang yang kena hukum Allah Ta'ala ni, kamathali qaumin, seperti satu kaum istahamu ala safinatin, mereka buang undi untuk naik sebuah kapal. Fa asaba ba'dhum a'laha, maka mendapatlah, bila buang undi maka dapatlah separuh duduk atas, wa ba'dhum asfala, separuh lagi duduk bawah. Fakana fi asfaliha, orang bawah ni pula, idza istaqaw minal ma', bila mereka nak minum air dan sebagainya,
marru ala man fawqahum, mereka minta daripada orang atas. Minta orang atas, minta bagi. Okey. Jadi faqala, lalu berkatalah sebahagian dari mereka ni, law anna kharaqna fi nasibina hadha kharqan. Kalau kita tebuk kat tempat kita satu lubang. Walau nudhifa man fawqan, tak kita kacau orang atas kita. Payah sangat pimpin sikit suruh buat tak nak buat, kita tebuk sendiri lubang. Sedangkan air laut tak boleh minum, tak hilang dahaga pun. Tapi orang kan mereka tak tahu, tapi mereka nak buat juga kan. Saya payah sangat panggil orang atas, tak dengar dengan cakap, dia pun tebuk lubang. Allah kata apa? Nabi kata, wa in akhadhu ala aydihim, kalau mereka tahan tangan orang-orang berkenaan, najau wa najau jami'ah, mereka berjaya-jaya semua sekali. Tapi macam saya katalah, interpretasi hadis ni dua. Satu konteks maksiat, kerana pemerintah tak tahu, tapi yang bawah-bawah ni buat maksiat tadi kita nampak, kita tak tegur, maka dia tebuk lubang kapal tadi. Kalau kita biarkan tangan dia, maka binasa semua sekali. Dia dua. Satu lagi konteks adalah berkenaan dengan pelaksanaan peraturan Allah Ta'ala tadi. Dia buat susu hati dia sendiri laksanakan, tak boleh lah. Okay. Kalau mereka tahan tangan orang ni, najau wa najau jami'ah, mereka akan selamat semua sekali. So tak boleh kita kata benda berkenaan dibuat oleh seorang atas rasa ni. Tapi dan di sinilah timbul tajuk melantik pemerintah yang nak laksanakan Islam adalah wajib. Yang akan laksanakan Islam tu adalah wajib. Yang jaga Islam tu adalah wajib. Bukannya biarkan macam tu saja. Pasal kita kata konteks ni tadi, pasal kita tak boleh buat benda ni dengan sendiri. Haram kita buat dengan sendiri. Haram kita mandai-mandai dan juga mengada-adakan pelaksanaan tu dengan diri kita sendiri. Jelas? Jelas? Okey. Ada soalan? Kulah tak puas hati ke? Hai. Macam mana nak terangkan dekat orang yang belum faham lagi tentang, contohnya dia banyak soalan, contohnya macam undang-undang undang-undang ni keluar tentang macam kalau cerita Syiah nanti dia kata kenapa especially tentang Muslim, dia kata kenapa kata Islam ni basically tak compulsory, maksudnya dia tak agama ni basically free for all, and then kenapa Islam dia prohibit, contohnya Syiah, dia kata whereas okay. Saya cakap dengan dia basically dia undang-undang ni, pasal undang-undang ni, so saya kata in context of Malaysia, dia kata is the country memang freedom religion memang free lah, but then again dia kata since nak terangkan dengan yang cantik. So undang-undang ni not only a part where it try to control and to instill fear. Okay. The thing is actually tentang undang-undang ni. First thing first, undang-undang. Kenapa undang-undang ni ada? Contoh macam dalam Islam kita kata, dalam Islam hukuman yang benar-benarnya hanyalah di akhirat. Kena sebutnya tu. Hukuman yang sebenar-benarnya, yang patut orang tu kena, kalau dia mencuri, patut sekian-sekian, dia buat maksiat ke apa, sebenar-benar hukuman adalah akhirat. Sebenar-benar hukuman adalah akhirat. Tetapi dalam kehidupan manusia ni, peraturan yang perlu bagi pengekalan kestabilan kehidupan mereka ni penting juga. Contoh di antaranya yang asasnya dalam Islam, bila kita lihat contoh macam pengharaman zina. Kan kita kata ikutkan zina, sebenarnya Allah Ta'ala akan hukum kat akhirat nanti, dah Nabi sebut dah penzina nanti kat akhirat nanti apa akan kena pada mereka yang tak bertaubat lah. Kita sebut yang tak bertaubat, mana berterusan dihukum Allah Ta'ala, akhirat nanti ada hukuman dia. Orang yang menipu, orang yang sekian, semua ada hukuman dia. Tapi dekat dunia ada pula apa? Ada untuk orang berzina kena sekian, kena sebat, kalau tak kahwin lagi sebat, kalau dah kahwin direjam. Kemudian orang yang mencuri potong tangan, kalau dia kata orang yang murtad dibunuh, dah hukum bunuh dan sebagainya. Kenapa? Sedangkan akhirat dah Allah Ta'ala janjikan sebagai satu hari untuk pengadilan semua. Kenapa mesti ada peraturan? Bila perkara ni para ulama menyatakan peraturan yang datang dari Islam ni, kalau kita perhatikan balik the whole context, termasuk Syiah nanti kita kaitkan, asas Islam ni diharamkan, dihalalkan perkara-perkara tertentu. Kita perhatikan balik, dia ada 5 asas dia nak jaga. 5 benda asas untuk dijaga. Itu yang panggil qawaidul khamsah, mana qawaid syar'iyyah, mana qawaid syariah, mana dalam 3 dari 5 asas tadi, gitulah perkara-perkara yang datangnya hukuman-hukuman yang kita lihat. Contoh macam digalakkan kita berdakwah, disuruh kita berdakwah, disuruh kita menjaga agama dan sebagainya, berjihad untuk matlamat dia satu, jaga agama.
Bahkan orang yang murtad dibunuh sebab menjaga agama. Pasal kalau seorang buat, 2 orang buat, 3 orang buat setiap hari, maka habis masalah dia tadi. Termasuk macam kes bila yang dibuat oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang tak bayar zakat, sebab nak jaga agar amalan Islam tadi tak dipermain-mainkan sesuka hati. Jadi dan sekali orang nak bayar suka hati, dah bayar. Nanti kalau datang hukum saya, sibuk besar. Itu kalau dia kata benda berkenaan, kita cakap sama sendiri tak apa. Tapi atas dasar pemerintah dia akan jaga. Dia tak boleh biarkan agama itu dirosakkan dengan benda-benda macam ni. Contoh macam tak ada hukuman tadi. Ramai-ramai masuk Islam, ramai-ramai lari Islam. Dia macam wave tau. Datang orang ramai, lepas tu lari ramai. Tu last sekali orang macam, iya ke Islam? Tidak ke Islam? Iya ke Islam? Last sekali, rosaklah. Agama ni jadi mainan. Kita sendiri dalam masalah kerakyatan, kita strict. Orang yang ada 2 pasport, kita tahan. Ambil 1 pasport je, mana boleh 2 pasport dia ada? Boleh? Orang tu ada 2 kerakyatan di Malaysia? Tak boleh. Ikutkan kebebasan, biarlah. Hak asasi manusia. Kan kokok di sana duduk free, sini duduk free. Apa salah dia? Dia kokok dia pandai sikit. Dia doktor kan, pakar bedah. Dia nak duduk negara, dia nak duduk kat sana tanpa sebarang bayaran, tanpa sebarang visa. Di Malaysia pun tanpa sebarang visa dan bayaran. So dia nak ada duduk kerakyatan. Apa salahnya? Tapi undang-undang kita tak benarkan. Kenapa? Kenapa tak boleh benarkan? Dia ada 2 belief dalam diri dia. 2 ketaatan, 2 walak. Tahu? 2 ketaatan. Pada Malaysia dan pada Amerika Syarikat. 5 saat dari sekarang. Kenapa tak boleh? Loyalty. Itu masalah dia. Itu kan kita double standard. Pada agama kita faham. Pada negara kita faham. Pada agama kita butakan mata kita. Mana boleh? Kita ada asas tadi. Kita buat. Kita laksanakan. Sebab apa? Nak menjaga negara kita. Tapi agama tak nak jaga. Mana boleh agama kena jaga jugalah. Lebih penting jaga agama. Pasal agama tadi menjamin masyarakatnya loyal kepada negara. Kan itu asas pertama. Pasal menjaga tanah air dan sebagainya ada di antara asas-asas dan agama. Nampak tak konteks dia? Kalau ikut logik dia, apa masalah dia orang tu ada 2 kerakyatan? Apa masalah dia? 5 saat dari sekarang tak ada. Tapi kita tahu benda loyalty, kesetiaan kepada negara. Maka dengan sebab itu tak dibenarkan. Dia kerana apa? Kerana dulu kita komunis masuk dan sebagainya. Maka dengan sebab itu orang tu kena 1 kerakyatan saja. Bukan 2 kerakyatan. Ni kata dia rakyat sekian, itu lari sana. Lepas tu dia boring sini, lari sini. Mana boleh macam tu? Even negara-negara luar apa macam negara-negara tu ada tentu yang benarkan ada kerakyatan, dibagi paling maksimum 3 kot. 3 berapa je, bukan 10 jenis kerakyatan dia ada. Mana bagi kerakyatan suka hati macam tu. Tak, dia ada limit dia juga. Kalau semua negara ni pelarian dia boleh lari ke mana negara. Pelarian. Okey. Jadi konteks dia jaga agama. Kedua, jaga nyawa. Dalam Islam digalakkan kita supaya apa? Memberikan makan pada fakir miskin supaya sustain nyawa. Kan makan benda yang baik, disuruh makan benda yang halal lagi elok. Kan diharamkan kita bunuh diri dan sebagainya untuk pengekalan bagi bagi nyawa. Dan bahkan siapa bunuh orang kan dibunuh balik. Kerana apa? Menjaga nyawa-nyawa, kehormatan nyawa orang lain. Supaya tak ada nanti nampak lihat bahawa kalau bunuh orang pun 6 tahun je. Kan? 7 tahun je, 6 tahun macam duduk universiti kan. Lepas-lepas keluar. Dan sekarang pun ada benda baru kan dia buat. Bahawa ada program khas untuk pelajar orang-orang masuk penjara dapat pengajian percuma kan. Ada kan? Ada. Jadi kalau dia kata orang tu malas malas nak dekat luar, bahkan dalam tu nanti kurang hiburan. Lagi bijak nanti orang tu duduk dalam penjara. Keluar-keluar profesor. Macam Malcolm. Ini masalah dia. Jelas sekali katakan ada idea orang ramai malas dengan hantar anak kalau orang kata belajar malas payah kan jaga, ditolak anak supaya buat jenayah. Kemudian masuk sekolah asrama. Henry geni lah. Kan makan free. Kena bayar? Tak kena bayar kan? Itu kalau tu tolak sikit. Nak ijazah pertama buat jenayah lagi. Masuk penjara ambil ijazah pertama. Lepas tu jenayah pula master. Jadi konsep sini tau. Maksud dia sini. Kita kata tak boleh kita membiarkan mana nyawa manusia ni murah. Faham tak? Dengan sebab itu kita kata kalau dibunuh kepada siapa yang bunuh orang, confirm kena bunuh, orang takut. Orang tu akan terjaga. Mana nyawa manusia lain akan terjaga. Dia takkan mudah-mudah nak membunuh. Dengan sebab itu peraturan bunuh bagi orang yang ni kat sini duduk dia. Pasal kita kata menyekat perkara tersebut daripada menjadi murah. Bahkan zaman dahulu bila orang bunuh orang kena gantung, dia jadi kecoh macam. Tapi bila start ada kemaafan, ada keampunan, tak mengapa, yang sekian. Lepas tu kalau berlaku baik, habis lepas. Last kali bunuh orang masih lagi belum tentu kena bunuh. Last kali orang pun ada harapan dan dia tak takut. Tak takut. Dia rasakan benda berkenaan. Filem pula tunjuk, lepas lagi. Kan filem tunjuk pula kan, orang jahat tu baik.
pembunuh macam James Bond, kan kerja bunuh orang. Tapi dia baik. Belah mana baiknya? Bunuh orang, berzina dan sebagainya. Elok pula. Kan? License to kill, ada license bunuh orang. Dia bunuh kat mana jahanam kereta orang, elok je jalan balik. Sampai-sampai naik kapal terbang, duduk dekat apa? Duduk dekat Britain. Lepas tu pergi bunuh orang kat Rusia. Balik bunuh orang kat Jepun. Sedap macam tu. Apa nilai yang manusia? Oh, kerana dia spy tak apa. Siapa kata? Itu sebab kita kata dia bunuh, dia kena bunuh. Dan itu ada kehormatan bagi nyawa manusia. Nampak? Ini jaga nyawa. Kemudian jaga akal. Digalakkan kita berfikir, disuruh kita berfikir, kan, kita memandang, melihat, kan, kita disuruh kita mendengar, bahkan diharamkan kita tak belajar. Bahkan diletakkan antara sifat ahli neraka yang pertama adalah apa? Mengabaikan panca indera. Tak nak fikir, tak nak faham, tak nak dengar. Bahkan ahli neraka yang paling banyak masuk neraka di kalangan jin dan manusia adalah golongan yang Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-A'raf ayat 179. Al-A'raf 179 Allah Ta'ala nyatakan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Demi sesungguhnya kami telah siapkan untuk neraka jahanam ni banyak jin dan manusia yang mereka ni lahum qulub, mereka ada hati, ada akal. La yafqahuna biha, mereka tak memahami dengan akal mereka. Walahum a'yun, mereka ada mata. La yubsirun, mereka tak melihat dengan mata mereka. Walahum adzan, mereka ada telinga. La yasma'un, mereka tak melihat, mendengar dengan telinga mereka. Ulaika, mereka itu kal an'am, seperti binatang ternakan, seperti cattle. Balhum adall, bahkan mereka sesat, lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang yang lalai. Tengok, Allah Ta'ala berikan gambaran. Maksud dia akal tadi kita kena gerakkan, jalankan. Bahkan benda-benda yang haram seperti arak diharamkan dalam Islam. Sebab apa? Merosakkan akal. Orang yang lemah akal, ada masalah sikit, guguk arak. Sikit, guguk arak. Tak ada arak, habis aku bunuh diri terus. Nampak tak? Jadi rosak. Maksud dia akal manusia akan rosak. Kan dia terpaksa bergantung dengan bahan untuk menenangkan dia. Sedangkan kita disuruh supaya beringat-ingat Allah Ta'ala untuk menenangkan diri kita. Dan kita kena tahu, belajar bahawa musibah berlaku pada kehidupan kita dan sebagainya. Kita kena belajar untuk halakan kepada bahawa itu adalah ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada benda lagi dahsyat lepas ni, itu akhirat. Yang kita kata dunia ni kecil sangat nilai dengan akhirat. Berapa lamakah sangat bandingkan kita demam 2 hari dengan sengsara akhirat, menanti mahsyar, dalam kubur, ditanya soal oleh malaikat, dihimpit dengan ni sampai kiamat. Berapa lamakah tempoh berkenaan banding dengan 2 hari kita demam, 3 hari kita demam, 4 hari kita sakit, sebulan kita sakit. Bandingkan kecil saja nilai dia. So jadi akal manusia yang waras, dia akan tahu nak hala ke mana. Jadi sebab Allah Ta'ala haramkan arak. Jangan makan benda-benda yang haram, benda-benda yang memabukkan dan sebagainya, disekat dalam Islam. Sebab apa? Benda tu di antara perkara yang melemahkan akal manusia. Jadi dia tak nak rosakkan. Dan bahkan diharamkan macam benda-benda, melihat benda yang haram. Antara juga merosakkan akal. Seorang tu kalau dia kata tengok benda haram semua sekali, kalau sekali semua kan tak ada kehormatan. Tak ada kehormatan. Bila sekali tengok orang ni semua dibogilkan. Tengok benda yang haram, semua orang dibogilkan di mata dia. Nampak ini bogil, nampak itu bogil, tak ada kehormatan langsung. So jadi Allah Ta'ala sekat mereka. Jangan fikir itu Allah Ta'ala haramkan benda berkenaan, supaya dia bila tengok dia akan fikir. So dia sekat awal-awal lagi. Okey, tu jaga akal. Kemudian jaga harta. Digalak kita cari harta. Disuruh kita belanjakan harta. Kan, cari benda yang halal. Bahkan dihormati siapa ada harta tu, itu hak dia. Walaupun sebenarnya Allah Ta'ala yang bagi. Tapi hak dia untuk memiliki harta tadi dihormati. Siapa curi harta dia, setelah dia simpan dengan baik dan sebagainya, bukan cuai, maka orang tu boleh dipotong tangan. Kalau sekiranya kadar jumlah berkenaan cukup untuk dipotong tangan. Maka perompak akan dihukum lagi dahsyat lagi. So, jadi konsep dalam tajuk ni menjaga harta. Bahkan diharamkan riba. Untuk apa? Jaga harta. Jangan sampai orang tipu orang. Kan bahkan memanipulasi ataupun orang kita mengambil kesempatan ke atas orang lain. Kelemahan orang tu kita gunakan untuk makan harta lebih daripada sepatutnya. Salah. Tak ada barang pun, pinjam duit tu pulang balik. Kalau barang tu kita kata macam pembahasan para ulama, kita beli barang harga sekian, orang tu beli, dia jual kita harga lagi. Barang tu ada, kita bayar lebih, tapi dia ambil keuntungan di atas dasar barang yang dijual. Itu lain cerita. Ada pun macam ni, pinjam duit dan sebagainya, kemudian makan, tekan. Itu saya pernah cerita buku yang antara buku terbaik bukan Islam, dikarang oleh bukan Islam, yang menyebut tentang buruknya riba. Yang para ulama nyatakan adalah ni zaman kita lah, zaman dulu tak adalah ulama baca kitab macam ni, buku macam ni, Crime and Punishment, Theodore Dostoevsky. Sebut salah ke tak tahu, tengok buku tu. Saya tak kerti, nama Rusia. Dia ceritakan macam mana dalam kisah berkenaan seorang budak belajar medik, gadai tanah, gadai sekian nak belajar medik. Tapi dalam ketika nak belajar tadi, landlady dia dia menyewa, kemudian dia beli buku dan sebagainya, kemudian dia berhutang. Dia hutang dengan seorang perempuan Yahudi ni. Orang Yahudi tu start
Orang kata apa makan harta dia sikit demi sikit, naikkan bunga macam Along lah. Dia naikkan bunga sampai last sekali habis dia jual buku dia, habis dia terberhenti belajar, habis dah sekali tak jadi belajar, jadi hamba perempuan tu. Dan last sekali apa dia buat tindakan dia? Dia tindakan dia bunuh perempuan tu. Dan ketika dia bunuh tu dia rasakan dia adalah hero yang menyelamatkan bukan seorang, puluhan orang yang kena dengan perempuan tadi. Tu buku tu, try baca buku tu, Theodore Dostoevsky. Nama dia Crime and Punishment. Buku tak ada jual, kecil tapi lah baca Quran lagi elok daripada baca tu. Tapi saya nak ceritakan bahawa buruknya riba tadi, pasal dia merosakkan harta. Bahkan zaman kita sekarang ni banyak negara tak boleh buat tindakan sendiri kan, tak boleh buat sebarang keputusan sebab terikat dengan hutang. Kena hutang dengan Bank Dunia, IMF dan sebagainya. Lalu terikat dengan hutang tadi, terpaksa halalkan benda yang haram, terpaksa langgar semua sekali. Buruk, nampak? Allah Ta'ala haramkan tadi pasal benda akan manipulasi kita. Itu saya sebut berkali-kali kan, macam di Indonesia sebelum daripada ambil IMF tahun 99 2000 tu, Indonesia mana ada benda. Kita kata kebetulan ketika yang naik jatuhkan kerajaan rejim Soeharto tu adalah banyaknya Islamik punya kumpulan. Tapi apa jadi? Tahun 2001 2002 tiba-tiba saya tengok dekat Yaman, ketika itu saya baca surat khabar, tiba-tiba ada kolom kecil. Dia tulis apa? Majalah Playboy berjanji akan menjaga tata susila masyarakat ketimuran masyarakat Indonesia. Mana majalah Playboy buka cawangan dekat Indonesia, togel dekat anak-anak wanita umat Islam Indonesia dan gunakan kata tak ni. Tapi kenapa diorang boleh buat? Sebab hutang tadi, tahu tak? Hutang tu tadi, hutang yang ada riba tu. Betul sebab Islam haramkan pinjam dan manfaat. Saya pinjamkan awak duit ni dan awak kena pinjam dan tak boleh. Pinjam, stop situ. Pinjam dan manfaat, maka itu adalah riba. Manfaat tu tak boleh. So kita patutnya awal-awal kita tolak, tapi pasal dah ambil apa hasil dia. Mana masyarakat Islam di sana kan kita confuse. Macam mana boleh halal? Sedangkan yang memerintah ketika itu adalah partai-partai Islam. Tapi kenapa? Sebab hutang tadi. Hutang saja. Sekali ambil hutang, itu sebab Islam jaga apa ni? Jaga masalah harta tadi. Jangan sampai rosak, orang manipulasi kita dan sebagainya. Dan yang terakhir, jaga maruah harta keturunan. Kita kata maruah harta keturunan, mana diharamkan kita penzinaan. Disuruh digalakkan berkahwin. Digalakkan banyak anak. Tapi diharamkan penzinaan. Sebab nasab keturunan rosak. Dan bahkan dalam tajuk berkenaan orang kena sebat dan sebagainya, satu, dalam berkenaan masa direjam orang yang berkahwin tapi berzina juga, para ulama bahaskan, dia kata antara possibility besar adalah orang ni adalah ejen bagi penyerakan atau penyebaran penyakit-penyakit kelamin. Sekali dia buat kat sini, besok dia buat ke sana, besok dia buat ke sini, jadi sekali benda spreading. Penyakit kelamin asal seorang je, tapi dia spreading sebab apa? Sebab masalah berlakunya penyebaran melalui seks bebas yang biasa-biasa dibuat oleh orang yang dah berkahwin. Yang dah kahwin kan, dia dah ada status tadi, bahkan dia pindah pada anak isteri dia. Mana anak isteri tak sepatut kena, tapi kena juga. Yang maksudnya hidup kehidupan elok. Mana maksudnya last kali benda tu berkembang, expand. Maka dengan sebab itu bahkan disuruh kurung dahulu setahun dan sebagainya untuk tengok apa jadi pada dia. Kadang-kadang penyakit dalam tempoh setahun tadi akan nyata sifat-sifat ciri-ciri penyakit yang kelamin yang berbahaya, yang tersebar kepada orang lain. So benda ni kita kata di antara asas mana Islam letakkan. Dan siapa tuduh orang berzina tanpa sebarang bukti, disebat 80 rotan. Untuk apa? Jaga maruah, jaga keturunan. Dia sampai orang tuduh maruah orang, kata ini bukan anak dia, ini bukan anak dia. Semua orang boleh cakap, ini anak dia bukan anak betul. Cakap macam tu. Sekali sekali Allah Ta'ala berikan. Kalau dia kata orang tuduh saja tanpa bukti, sebat untuk membersihkan maruah orang lain. So konsep dia kalau kita perhatikan balik, yang ini, yang asas menjaga 5 perkara tadi, inilah asas yang adanya peraturan-peraturan yang Allah Ta'ala letakkan untuk jaga agama, jaga nyawa, jaga harta, jaga akal, jaga harta, jaga maruah atau keturunan. Itulah peraturan tu, untuk itu je. Kalau dia kata orang terlepas, kan dia berjaya menyuruh buat jenayah tadi dan menyuruh, maka Islam kita lepas kepada benda tu kepada Allah Ta'ala. Itu sebab kenapa Nabi SAW bila Nabi kata apa? Umir tu aku diperintahkan an uqatilan nas, untuk memerangi manusia ini hatta yaqulu, sehingga mereka berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Tuhan Allah Taala, Muhammad utusan Allah Taala, wa yuqimus salat, mereka dirikan salat, wa yutuz zakah, mereka tunaikan zakat. Fa in fa'alu dzalika, kalau mereka buat perkara berkenaan, asamu minni, mereka sekat daripadaku, dima'ahum wa amwalahum, darah mereka dan juga harta mereka. Ujung tu wa hisabuhum 'ala Allah, tapi perkiraan mereka terpulang pada Allah Taala. Kalau mereka tipu, terpulang Allah Ta'ala. Berzahir, nyata saja. Sebab kenapa kita kata kalau orang tu dia kata dia murtad, tapi dia tak beritahu orang. Kerajaan tak ada berlaku hantar spy. Dalam Islam tak ada tajasus. Mana spying ni Islam tak ajar.
Kan? Wala tajassasu. Yang kamu apa spy each other untuk cari kesalahan orang. Memang kita kata manusia semua ada salah. Tapi masalahnya kali kita cari salah orang tu dengan apa? Letak bug, letak sekian dan sebagainya. Jadi konsep di sekarang ni macam kisah yang kita soalan tadi kan. Peraturan itu hanya untuk mengatur kehidupan, bukan untuk apa? Menakutkan orang. Kalau dia kata tidak ada bukti, tak ada. Bahkan dalam Islam penyabitan hukuman tadi dia lekat dengan apa? Saksi dan juga perakuan. Tanpa dua berkenaan, maka benda tu sekat, stop. Tak cuit pun. Jelas? Jelas Saya faham konsep yang politik actually sebagai khalifah. Ya. Dia bawa politik sebagai kekuasaan. Saya just terangkan dia bawa ideologi, the knowledge, the reason behind it kebanyakan tak jelas. Contohnya macam Ustaz kata tadi, ialah the real hukuman berlaku kat akhirat. So now dekat dunia ni is just sanction in our heart je. Yang benda tu boleh jadi standard. Tak sanction of heart tak. Kalau tidak macam kan kita letak. Kalau kita sanction of heart kan. I mean secara mutlak. Secara mutlak. Secara mutlak absolute dan benda ni memang boleh di carry out 100% memang Oh tak. Kita benda tu bukan tu sebab asas kita macam kita dah ada lampu merah. Lepas tu kena ada polis tunggu lepas tu apa? Ada merah dah. Lepas tu ada orang langgar juga. Bagi dah tulis dah speed limit tu 80 km sejam. Pelan dengan jalan kereta pun masalah dia. Lepas tu dia marah pula. Apa sal pula orang tu sama aku. Dah kau buat laju, relax lah. Kan? Maksud dia macam ni. Penguatkuasaan tu tetap berjalan. Macam kita kata kita dah buat, kita kata bagi tahu dah pada orang ramai ini untuk kebaikan, still orang langgar juga. Faham tak? Saya comprehend. Just like kebanyakan mereka kata this is a method of controlling. Nak instill fear. No. I just saya faham. Main thing is not about fear. Bukan. Saya kata it's more towards love of Allah. Betul, pasal dan tajuk tadi pasal ada peraturan tadi dan hukuman tadi kebaikan untuk semua. Bahkan bagi sesiapa yang dihukum di dunia dengan hukuman tadi, Allah Taala bersihkan dosa-dosa di akhirat kalau dia bertaubat. Kalau dia bertaubat. Pasal wanita yang contoh macam seorang wanita yang daripada kabilah Qamidiyah yang mana dia telah berzina dan mengandung anak zina. Bila dia mengadu kepada Rasulullah SAW, dia minta supaya dibersihkan. Nabi suruh balik dulu. Actually dia boleh ubah bila-bila masa, dia boleh ubah. She can ubah dia punya pengakuan bila-bila masa. Tapi dia tak ubah. Kalau dia kata dia kena rogol, confirm dia lepas. Tapi dia tak ubah. Lepas beranak-anak dia jumpa Rasulullah SAW lagi. Tapi in the end, bila lepas dia dihukum, kan ketika tu para sahabat ada yang tak nak semayang kat atas jenazah dia. Rasulullah SAW kata dia telah bertaubat dengan satu taubat yang kalau diagih-agihkan kepada orang Madinah cukup untuk orang-orang di Madinah. Bayangkan besar taubat dia. Jadi konsep berkenaan dengan Islam ni still fear. Kalau sorok orang tak tahu. Konsep dia kalau dia kata orang tu menyorok kan, tutup cerita, kita tak ada suruh cari. Dia buat depan-depan maka timbul tajuk. Jadi tajuk bila orang kata inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku jadikan muka bumi ni khalifah, memang asas dia adalah untuk pentadbiran semata-mata. Pasal yang tahu dalaman hati manusia siapa? Allah. Kalau orang tu beriman tapi tipu, macam kisah orang munafik kan, wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Ada kan manusia yang berkata kami beriman dengan Allah wal yaumil akhir dan hari akhirat. Tapi Allah kata apa? Wa ma hum bimumin, mereka tak beriman pun. Mereka tak beriman sebenarnya, tapi mereka mengaku mereka beriman. So dari segi asas itulah kita kata hukuman mana pemerintah tadi tengok aja luaran. Apa yang perlu dibuat di luaran atas dia. Dan atas kita wajib melantik pemerintah tadi. Supaya jangan sampai nanti orang semua buat tindakan sendiri. Dan Quran baca-baca, ya ayyuhallazina amanu. Kita baca ya ayyuhallazina amanu. Ni kita lah ni. Bila Allah kata kutiba alaikum, kita laksanakan suka hati. Tak boleh. Kisos, contoh macam orang ni bunuh orang tertentu. Kita datang kita bunuh dia balik. Kenapa? Sebab dia bunuh orang. Allah Taala kata dalam Quran, kutiba alaikumul qisas fil qatla. Diberikan kepada kamu kisos. Mana dalam diwajib atas kamu kisos dalam masalah bunuh. Kita bunuh sendiri. Haram, tak boleh. Walaupun kita kata orang tu penyinai, walau dia penyinai sekalipun. Kalau kita pertahankan diri kita, itu tajuk lain. Mana kita bunuh kena mempertahankan diri, itu tajuk lain. Kita tolong bunuhkan. Kan kita betul kita pembunuh yang baik. Ada ni filem juga jadi filem Hollywood. Pembunuh baik, perompak baik. Sampai ke orang tu sokong dari A sampai Z, sokong siapa hero? Ni, siapa dia? Perompak. Siapa jahat? Yang tu. Siapa dia? Kadang-kadang polis jahat. Perompak baik, polis jahat. Kira ada kadang-kadang perompak tu licik baik, lawan dia perompak yang jahat. Kenapa perompak baik yang jahat ni? Apa beza dia? Yang ini bunuh seorang, yang ini bunuh ramai.
Atau yang ni tak bunuh orang, yang ni buat jahat, dulu jahat. Tapi dia ajar, ini idea filem, jaga-jaga sikit. Anak-anak kita tengok dia tak faham. Mana haram itu haram tak? Haram kalau niat baik tak apa. Nampak? Dalam filem. Ni filem Hollywood punya kerja. Tanpa kita sedari tu dia tanamkan, kita tengok macam daripada A sampai Z. Tumbuk, pukul. Siapa? Orang jahat. Ni orang jahat juga. Dua-dua orang jahat. Dua-dua jahat, tapi apa? Tapi yang ni jahat handsome, yang ni jahat tak handsome. Pun ada juga. Dia letakkan hero muka handsome, yang tu muka tak handsome, lepas tu orang sokong hero. Tapi hero siapa? Perompak, pembunuh, pencuri. Ini masalah yang kita dalam Islam. Bahkan orang tu tolong pula. Kalau boleh lepaslah penjenayah ni tadi. Sikit lagi. Ini bahaya dia. Kan konsep tadi pasal Islam, kita memang tak boleh buat kerja sendiri. Jadi secara asasnya pelantikan khalifah mesti. Mesti supaya masyarakat ni terjaga. Okey, sambung. Baik, seterusnya yang terakhir berkenaan dengan hukum syarak dalam ayat 1 sampai 39 surah Al-Baqarah. Hukum syarak yang dapat kita keluarkan. Antaranya adalah berkenaan keharusan mengucapkan lafaz khalifah. Lafaz khalifah Allah. The word khalifah Allah. Ini kita adalah khalifah Allah. Ini word ni. Adakah harus kita melafazkan kita ni khalifah Allah? Ini adalah perkara dipersisihkan oleh para ulama. Telah berpendapat satu kumpulan bahawa boleh diucapkan perkara berkenaan, dan mereka berhujah dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Allah nyatakan inni ja'alun fil ardi khalifah. Dan Allah nyatakan dalam surah An-Naml wa ja'alakum khulafa'al ard, dan dijadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di muka bumi. Dan serta kata-kata Ali bin Abi Talib, mereka adalah khalifah-khalifah Allah di muka bumi ini. Okay, the word khalifah, is what is meaning khalifah sebenarnya? Pengganti. Kan? Pengganti. Orang tu tak ada, seorang ganti lagi. Bila Allah Ta'ala kata Adam ni pengganti. Pengganti siapa? Kalau pengganti Allah Ta'ala tak boleh. Pasal Allah Ta'ala maha berkuasa, maha kaya, tak perlu pengganti. Bahkan Adam tak ada pun, langit tetap biru. Manusia ni tak ada. Nanti kita yang saya sering datangkan dengan hujah. Saya kata kalau manusia tak ada, dia alam ni semua benda. Dia kita buang satu, ini rosak. Buang ini rosak. Buang ini rosak. Buanglah satu benda. Buang satu benda. Saya bakteria lah, kita ada bakteria kan. Kita suruh anak kita basuh tangan kan. Kita dapat satu formula. Boleh bunuh semua bakteria dekat dunia ni. Adakah dia baik? Siapa yang salah? Tak elok. Sebab kalau bakteria ni pun walaupun kita nampak tak elok, memudaratkan kita, tapi dia ada tugasan. Tugasan dia adalah apa? Yang pernah dengar saya cakap benda ni berkali-kali ni tahu lah kot. Dia bakteria ni, dia tugasan dia adalah menukarkan bahan-bahan yang organik kepada asal tanah balik. Itu je, meleraikan balik. Kau daging nak jadikan balik, nak pecah kepada nitrogen, hidrogen, oksigen, karbon, pecah balik bahan tadi, kerja bakteria. Dia menguraikan balik barang tadi dia tanah. Dia kompos balik kan, decomposition. Dia pecahkan balik. Kalau sekiranya tak ada bakteria, apa akan jadi agak? Tengok, bayangkanlah kat jalan raya kita tengok beribu anjing mati melanggar. Siapa nak angkat? Mereka kalau angkat pun nak buang mana? Kalau kita kata benda tu terbiarkan, mati saja, bersepah. Kita iftar Ramadan kat sini, makan donat lah, makan kuih apa. Kalau jatuh hujung tu ada sebiji nasi, kita tengok, nasi ni lama ni. Bila? Ini Ramadan 15 tahun lepas. Kan? Donat tengok kat longkang, dekat surau kita donat. Donat ni raya apa ni, puasa 5 tahunan tu lah aku terbuang, terjatuh. Ada lagi. Mana bahan dunia ni akan kekal macam tu? Macam mana kita nak tukar balik? Bakteria tak ada, alam jahanam. Tak ada bakteria. Pembusukan yang berlaku tu hasil dia tindak balas kimia yang ada pada benda berkenaan. Anyway, dia kerja. Dia ada kerja, tertugas. Semut ada tugas. Semua ada tugas. Yang saya kata apa? Satu benda je tak ada tugas kat dunia ni. Kalau dia tak ada, alam tak rosak. Satu benda je. Manusia. Sebab kalau manusia tak ada, langit berubah tak? Tak. Pokok hilang? Tak. Laut jadi kelabu? Tak. Burung berhenti terbang? Alamak, tak ada terbang lah, manusia tak ada. Ada? Tak ada. Sebab kenapa? Dan idea ni saya tengok. Okey, kami cakap kita Quran bagi lama dah idea ni. Allah tak sebut dalam Quran surah Fatir. Surah Fatir ayat 15 16. 15 16 Allah nyatakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Antumul fuqara'u ila Allah, kamu semua fakir pada Allah, perlu pada Allah, harap pada Allah. Kamu bergantung. Dan kita nak hidup bergantung pada semua benda yang Allah Taala wujudkan. Wallah, tapi Allah Taala huwal ghaniyul hamid, dia maha kaya, maha terpuji. Dia maha kaya, maha terpuji. Tapi extend manakah kaya terpuji dia? Allah Taala tak sambung. Iyasha, kalau dia nak,
yudhibkum, dia hilangkan kamu, yudhibkum, dibinasakan kamu, wa ya'ti bi khaliqin jadid, datangkan makhluk baru. Kalau dia nak, ni kamu, kata ni manusia, dia hilangkan kamu, datangkan makhluk baru. Allah Ta'ala kata apa? Wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz, dan tidaklah itu di sisi Allah Ta'ala sebagai benda yang payah. Dan idea ni asalnya manusia rasa kita kerana kita lah alam jadi. Tak. Masa sebelum Adam turun, bumi dah siap, langit dah ada, air dah ada. Dan bahkan nak sambung lagi, kita kata sekarang ni, saya tengok sejak tahun lepas 2003, History Channel, Discovery Channel, bukan apa, National Geographic dan sebagainya, diorang keluarkan apa, satu rencana ataupun tajuk rencana Life After Human. Atau kita kata manusia tak ada, apa jadi? Apa jadi pada bangunan? Apa jadi pada pokok? Dia tunjukkan mana idea kalau manusia tak ada, apakah dunia ni akan rosak, soalan dia. Kan kita baca dalam apa dekat TV sekarang, biodiversity. Biodiversity adalah penting, bla 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 bla, disebutlah untuk kesinambungan hidup dan sebagainya. Untuk pokok ni kena ada benda ni, untuk ini sekian ada, kena ada semua sekali. Kan bahkan untuk pengemburan tanah, cacing tu kena ada dalam tu. Bayang tak? Kita kalau kita racun bunuh cacing semua, memang akan rosak tanah berkenaan. Anyway, kita perhatikan balik, satu benda yang tak ada, kalau dia tak ada, dunia tetap berjalan. Matahari tetap terbit dari timur, tenggelam di barat. Bintang-bintang tetap ada. Musim sejuk, musim panas tetap berjalan. Pasal ini tak ada bergantung dengan manusia. Dia bergantung pada kedudukan jarak bumi dan matahari. Allah Ta'ala atur dan tetapkan. Masalah hujan turun pun atas aturan Allah Ta'ala, bukan kita. So kalau kita tak ada, dunia rosak tak? Tak. Saya rasa baik sangat, yang best sangat, kenapa? Rasa kalau tak ada saya seriously, yang perasan kenapa? Sombong sangat kenapa? Anda tak ada, dunia tak rosak. Dan tajuk ini yang kita apply pada tajuk khalifah ni tadi. Bila manusia kata khalifah Allah, that word ada masalah penggunaan dia. Sebab Allah Ta'ala kata pengganti. Soalan pengganti siapa? Kalau kata pengganti Allah, Allah Ta'ala tak perlu pengganti. Untuk mentadbir alam ni, dia kata kun fayakun, jalan semua sekali. Tanpa dia kita ganggu, elok je jalan alam ni. So kata apa yang Allah Ta'ala jadikan pada air daripada kedudukan dia, daripada matahari dengan jarak dan umur dia, daripada bumi dengan klorofil dan sebagainya, apa yang Allah Ta'ala jadikan cukup dah untuk sustain alam ni tanpa hadirnya kita. So kita datang, kita rosakkan lagi, ada juga. Elok ni tembang situ, kan, dapat sini curahkan benda lain. So apa itu yang kita kata fungsi kita kalau kita nak kata khalifah Allah? Tidak, khalifah Allah tidak sebenarnya. Sebab kita ni bukan pengganti Allah dalam mentadbir alam ni. Tanpa kita ada dan hadir, alam tetap apa? Elok. Burung tetap terbang, langit tetap biru, lautan tetap dalam, tak ada masalah. Cuma kan mungkin kalau orang tu dia belajar apa, tarikat ataupun ikut apa kumpulan tasawuf tertentu, dia akan kata kalau tidak kerana Muhammad tak jadikan alam ni, dia akan keluarlah hadis palsu, bohong dan sebagainya, untuk kononnya menaikkan kedudukan manusia. Allah tak jadikan manusia, tapi sebelum manusia siapa duduk kat bumi ni? Ini konsep dia. Kita ni sebenarnya pengganti jin. Tahu tak? Jin asalnya diberikan Allah Ta'ala satu kedudukan, mereka duduk kat muka bumi ni. Mereka buat segala apa yang mereka buat, tapi mereka gagal melaksanakan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala alihkan mereka, sekarang letak kita. Dan beza kita dengan jin pun sebenarnya satu benda je. Physically kita boleh buat ni bangunan ni kita buat, bumi ni kita tarah. Mana ada apa jin pergi tebang pokok? Pernah dengar? Bukan tebang pokok lah sini. Rasa-rasa kalau dia jin tu mengamuk kat kampung, Tok Bomoh kata suruh bagi lembu kan. Kita sembelih lembu ni. Jin mengamuk ni. Bagi seekor lembu, jangan sembelih. Jangan sembelih lembu tu. Bagi seekor. Tengok apa jadi. Tunggu tepi tu, tengok. Letak kamera. Dapat tak jin tu gigit tengkuk dia? Tak boleh. Bagi pulut suruh masak sendiri. Tak payah pulut lah, telur. Bagi telur sebiji. Letak tepi pokok tu suruh jin tu masak. Tak boleh. Itulah kita kata yang Allah Ta'ala bagi pada kita sekarang ni, yang jin ditarik daripada dia adalah benda tu. Dan makan harta Nabi kata, mereka ni makan sisa makanan kita. Yang Nabi tak benarkan kita beristinja dengan tulang. Sebab dia adalah bekalan makanan bagi saudara kita kalangan jin. Dia makan, yang tuan-tuan makan, buang, boleh dimakan. Itu sekarang perkaitan kita. Tapi takut, ya la ilaha illallah, tahulah. Tu jangan tengok cerita hantu. Tengok cerita hantu pandang belakang, pandang kiri, pandang kanan, hantu lompat, hantu macam-macam hantu ada. Kan tengok nak cerita dongeng khurafat ni tadi. Last sekali dalam diri kita takut. Pada tanya, pernah kena gigit? Tak pernah. Pernah sikit? Tak pernah. Orang kata, atuk kata, takkanlah atuk saya tipu. Atuk awak Nabi ke? Bukan. Kalau atuk awak bukan Nabi, dia mungkin tersilap tengok.
Apa masalah dia kan? Dia bukan ni, nampak bayang-bayang dia ingatkan hantu. Lepas tu kita takutkan anak petang-petang kan, hantu datang. Kita malas nak ambil anak kita dalam bilik, dia masuk bilik gelap. Kita apa tu budak tu, apa tu. Kita yang bina pada dia. Tapi anyway, konsep tadi memang pengganti jin tadi. Ya, konsep tadi pasal jin tak boleh laksanakan apa Allah arahkan, bukan tak alihkan mereka. Sekarang kita, kalaulah bukan kita ni, para ulama nyatakan, kalau bukan kita ni, makhluk yang telah ditetapkan, tertulis akan berlaku padanya kiamat, dan Allah Ta'ala buang kita, datangkan makhluk baru pula. Yang kita bangga sangat ni kan. Alam ini bukannya hanya apa kita bukan bergantung kita. Ya, Allah tak jadikan untuk kita pakai. Tapi bukannya apa? Kita ni menjadi pengganti Allah Ta'ala dalam mentadbir alam ni. Kita tak wujud pun alam akan berjalan. Faham Okey. Telah berpendapat yang lain, pihak yang kata boleh kata tu. Yang lain berkata ada lain pula untuk menghalang. Mereka berkata kerana khalifah adalah bagi pihak sesiapa yang hilang. Maksudnya khalifah ni, maksudnya pengganti ni, ada siapa yang macam Rasulullah tak ada, yang menggantikan Rasulullah adalah Abu Bakar. Abu Bakar tak ada, yang menggantikan Abu Bakar adalah Umar tak ada, yang menggantikan Umar adalah macam itulah. And so on. Maksudnya pengganti bagi siapa yang telah hilang. Tu dia kata aku khalifah Rasulullah. Maksudnya aku pengganti Rasulullah dalam masalah pentadbiran. Wahyu aku tak dapat dah. Memang Abu Bakar tak pernah kata aku ni adalah wahyu pun datang ke aku. Tak adalah nanti ilmu laduni datang pada aku. Aku kata haram, aku kata halal, ikut. Tak dibuat oleh para sahabat. Bahkan mereka, apa yang mereka buat? Mereka menjadi pengganti Rasulullah dalam pentadbiran, pengurusan, pelaksanaan hukum dan sebagainya, peperangan dan sebagainya. Mereka jadi ketua dalam perkara tersebut. Dia gantikan Rasulullah dalam tugasan tadi. Tapi dari masalah wahyu, tidak. Wahyu tidak ganti Rasulullah. Tapi konsep dia, khalifah ini adalah pengganti bagi siapa yang hilang. Yang tinggal tu adalah khalifah. Bahkan kita berdoa kan, dalam doa musafir kan boleh kata boleh kata Allahumma anta sahibul fis safar. Ya Allah, engkau ada teman dalam perjalanan. Wal khalifatu fil ahl, dan pengganti bagi keluarga. Mana siapa yang aku tinggalkan, engkau adalah pengganti aku untuk menjagakan mereka. Maksud dia itu. Dan bahkan hadis Nabi, ada hadis berkenaan dengan hadis Sahih Muslim berkenaan dengan Dajjal. Dalam hadis berkenaan Dajjal tu kan, Nabi SAW ceritakan Dajjal hanya bila para sahabat takutkan Dajjal lintas, bila Nabi ceritakan Dajjal, Nabi tinggikan suara, perlahankan suara, sehingga kan para sahabat menyangka Dajjal ada kat belakang rumpun tamar keliling Madinah. Pasal bila Nabi tinggi suara, ketika Dajjal tengah mengintai, Nabi tinggikan suara, lalu Dajjal nyorok. Lepas tu Nabi perlahan suara. Lepas tu Nabi tinggi dan rendahkan suara. Mereka dengar Nabi punya cerita tadi sampai mereka sangkakan Dajjal telah ada dekat belakang pokok-pokok tamar di keliling Madinah. Lalu bila mereka keluar daripada jumpa Rasulullah, mereka jalan ketakutan. Lepas tu Nabi SAW nampak perubahan mereka. Nabi kata, apa ni? Kenapa? Dia kata, ya Rasulullah, engkau cerita tentang Dajjal. Sampaikan Nabi, dia kata, Rasulullah, kami rasakan Dajjal tu berada pada rumpun taman. Kau tinggi suara, rendah suara, sampai kami ingatkan Dajjal dekat rumpun taman keliling kami. Nabi kata apa? Ghairul Dajjal akhufni alaikum. Ada benda selain Dajjal yang lebih membimbangkan aku terhadap kamu. Aku lebih takut benda lain selain Dajjal ke atas kamu. Kalau dia datang, inja'a wa ana fikum. Kalau dia datang, aku tengah-tengah kamu, fa ana haji juhujunakum. Akulah penghujah berhadapan dengan dia, kamu tak payah campur. Wa iyati, kalau dia datang, walastu fikum, aku tak ada tengah-tengah kamu, fakul muslimin hajiju nafsih. Seorang Islam ni adalah penghujah bagi diri masing-masing. Yang kita menyorok belakang imam, pakcik, mana-mana ni, kenapa? Nabi kata semua Muslim ni ada penghujah bagi diri masing-masing kalau Dajjal datang. Betul? Nabi kata, wallahu khalifati ala kulli muslimin. Allah lah penggantiku bagi ke atas setiap umat Islam. Maksudnya Allah Ta'ala lah yang menjaga bagi menggantikan. So tak ada orang lain. Yang kita ni kan sibuk cari Tok Guru sekian, inilah akan menyelamat kita daripada Dajjal. Mana ada? Nabi kata semua Muslim adalah penghujah diri masing-masing. Kalau Nabi ada, Nabi hujah. Kalau Nabi tak ada, Nabi kata setiap Muslim tadi adalah penghujah bagi masing-masing, dan Allah lah penggantiku pada setiap Muslim. Mana yang boleh menolong Muslim lain adalah Allah Ta'ala. Jadi secara tak langsung perkataan khalifah ni meaning kita faham. Bila seorang tu tak ada, yang datang adalah menggantikan. So dia kata, dan dia digantikan oleh orang lain. Sedangkan Allah tidak akan hilang. Allah tak akan hilang. Okay? Dan Allah dialah khalifah terhadap hamba-hambanya yang beriman. Mana pengganti bagi orang yang beriman. Mana dialah yang menjaga orang beriman setelah tiadanya sesiapa yang boleh menjaga orang beriman tadi. Hatta itu yang bila Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar radhiyallahu anhu kata, kan bila Umar marah, kan Umar tarik pedang, Umar kata barang siapa kata Rasulullah telah wafat, aku bunuh dia. Kata Rasulullah cuma pergi bertemu Allah Ta'ala 40 hari, Nabi Rasulullah akan balik semula. Macam Musa pergi terima Taurat.
Umar tak boleh terima. Itu yang jadi kisah macam ni. Dia kata apa? Lawaknya bila ada orang datangkan kisah, dia kata ketika Rasulullah nak wafat, Umar tunduk, Abu Bakar menangis, Ali sekian. Dia ni bohong, semua bohong. Yang kata, lepas tu kena kata kisah tadi berlaku kat rumah Fatimah buka pintu. Aisyah mana? Sedangkan benda tu berlaku dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan tuan-tuan tahu tak rumah dia besar mana? Kecil. Dia kata orang tengok bilik yang tempat Rasulullah SAW tanam tu kan. Itu lah bilik dia. Bersatu je. Datang orang ni cerita macam ni, cerita macam tu. Anyway, Umar dia tarik pedang dia. Siapa kata Rasulullah telah wafat, aku pancung kepala dia. Kata-kata apa? Umar. Lepas tu bila Abu Bakar datang dia luar. Dia ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar berada di luar daripada kawasan Madinah. Mana dia punya rumah di rumah lain. Dia para sahabat bukan tinggal dekat-dekat. Umar sendiri pun dia bergilir dengan jiran dia untuk duduk dengan Rasulullah SAW. Seminggu jiran dia. Manakala Abu Bakar ketika itu di luar. Dia datang balik kan diselak kain untuk muka Rasulullah, dia cium Rasulullah, kemudian dia pun bangun. Ketika dia tengok Umar tengah sibuk macam tu, dia kata dengan Umar duduk. Lepas tu Umar tak nak duduk. Dia kata duduk. Umar tak nak duduk. Bila Umar tak nak duduk, dia diam. Kemudian dia alih pandangan pada orang ramai. Dia kata apa? Man kana ya'budu Muhammadan, barang siapa menyembah Muhammad, siapa-siapa sembah Muhammad, fa inna Muhammadan qad mat, sesungguhnya Muhammad telah mati. Wa man kana ya'budullah, barang siapa menyembah Allah Taala, fa inna Allah hayyun la yamut, Allah Taala itu maha hidup, tidak mati. Ini kata-kata Abu Bakar. Mana maksud dia dalam menggantikan, tak ada siapa menggantikan. Allah menggantikan. Kalau kita mati, keluarga kita dijaga oleh Allah Taala. Mana siapa yang kita tinggalkan dijaga oleh Allah Taala. Itu yang kita nak. Tapi dalam begitu kita gantikan Allah Taala, tidak boleh. Itu lafaz khalifah Allah tu jaga-jaga sikit pakai. Walaupun kita kata macam suka pakai kan. Kita lah khalifah Allah. Kita tak ada pun Allah Taala kan gantikan. Yang takut. Kita ni bukannya apa? Tak buat irreplaceable, tak boleh diganti, tak ada. Kata boleh nak buang, tak. Allah Taala boleh buang kita dan gantikan orang lain. Yang perasan. Sebab bila kita buat kerja Islam, tak berdakwah, tak mengamalkan Islam, jangan takut Allah Taala gantikan orang lain untuk buat kerja kita. Kat Eropah sekarang ni heboh kan masuk Islam. Orang kita berapa tahun dah Islam, tak Islamkan siapa pun, tak buat kerja, Allah Taala hantar orang lain. Mereka Islam. Walaupun kita buat kerja, kita duduk goyang-goyang kaki kan, duduk sibuk kan, sibuk main kereta, main basikal kan. Allah tak nak ganti orang lain. Jangan perasan. Tak ada siapa yang tak boleh diganti. Semua yang digantikan. Allah Taala tak diganti. Dia menggantikan mereka pada keluarga-keluarga mereka dengan kebaikan. Dengan kebaikan. Maksudnya itu yang kita doa kita kata wa anta khalifatu fil ahl, dan engkaulah pengganti bagi keluarga yang aku tinggalkan. Mana Al-Baghawi berkata, tidak dinamakan sesiapa khalifah Allah sesudah Adam dan Daud. Mana tak dinamakan siapa ni khalifah Allah sesudah Adam dan juga Daud alaihissalam. Okey? Dan yang nyata adalah perincian. Sepatutnya diperincikan di sini. Jika dia menghendaki, siapa-siapa mengatakan khalifah Allah tu, dia kehendaki adalah khalifah Allah, maksud dia orang yang Allah Taala pemimpin, lantikan Allah Taala, maksud dia yang bertugas melaksanakan syariat Allah Taala, maka ia tidak mengapa. Tak mengapa cakap macam tu. Pasal dia apa? Dia orang yang Allah Taala lantik untuk kerja. Pasal perkataan khalifah tadi, first meaning pengganti, tapi sering dipakai untuk apa? Penguasa. Dia kata dan dia kata apa dia tidak mengapa. Kerana Allah telah menjadikan manusia ni khalifah di dunia ini. Memang Allah Taala lantik macam tu. Dan tidak dikehendaki dengannya pengertian bahawa khalifah berkenaan menggantikan Allah atau membantu Allah Taala. Kita minta perlindungan Allah Taala daripada berkata-kata macam tu. Waliyadzubillah. Untuk kita mengatakan Allah Taala perlu pembantu untuk mentadbir alam ini. Memang Allah Taala kata intansurullah yansurkum. Kalau akan bantu Allah Taala, Allah akan bantu kamu, tapi jangan ambil literally. Maksud dia adalah kalau membantu agama Allah, maka Allah Taala akan bantu kamu. Bukannya maksud dia kita bantu Allah Taala, tak perlukan bantuan kita. Tanpa kita buat kerja pun Allah Taala akan naikkan kaum baru. Maka Allah Taala berikan perkara ini kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu wahai beriman, may yartadda minkum an dinihi. Barang siapa murtadkan kamu daripada agama Allah Taala, fasawfa yatillahu biqaumin. Allah akan datangkan kaum baru. Mana kalau kamu tak buat kerja, orang lain akan Allah gantikan. Ini konsep asal dalam Islam. Ini khalifah ni orang yang menggantikan siapa yang tak ada. Tapi Allah Taala bila kata khalifah Allah, kalau meaning dia orang yang melaksanakan tugasan Allah Taala wajibkan, yes. Bahkan kalau kita perhatikan balik, semua para anbiya kan adalah khalifah. Tapi bukan semua para anbiya adalah apa? Merintah. Kan Ibrahim tak memerintah, Ismail tak memerintah, Yaqub tak memerintah, kan? Semua tak memerintah. Yusuf jadi menteri dalam kerajaan seorang raja Mesir. Dia bukan pemerintah besar. Dia bukan seorang pembesar pada semua keadaan. Faham tak? Jadi secara konteksnya, lafaz khalifah ni dipakai pada kedudukan yang betul. Jangan salah faham. Jelas? Okay, baik.
kita berhenti kat sini. InsyaAllah lepas ni kita akan ada syarahan khas. Jadi kita berhenti kat sini dan insyaAllah nanti kita akan sambung tahun depan. Minggu depan tak ada, tahun depan kita sambung berkenaan dengan apakah yang kita pelajari daripada ayat 1 sampai 39 surah Al-Baqarah. Kita dah ambil akidah, kita dah ambil berkenaan hukum-hukum syarak, dan kita akan ambil nanti akhlak Islam dan adat-adat syariah. Ini kita bahagian awal surah Al-Baqarah. Nanti kita sambung pula lepas tu ayat 40 sampai 48. Kemudian and so on dia kita segmen per segmen berdasar kepada konteks apa yang diceritakan oleh surah Al-Baqarah. Okey. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam walhamdulillahi alamin. Subhanaka hamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.